Salam perpaduan semua murid-murid. Saya Cikgu Antaran. Saya Cikgu Kogila. Kami nak bawa murid-murid meneroka. Topik pembelajaran kita, Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Iaitu semestinya dalam bidang pendidikan moral tingkatan 5. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti pastikan anda pakailah hand sanitizer ataupun kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Pastikan anda juga pakai pelitup muka apabila anda berada di kawasan luar rumah. Dan pastikan itu pakai dengan betul. Ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan apabila berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti yang anda nampak pada permulaan program ini, kita ada 2 orang cikgu yang merupakan jurulatih utama pendidikan moral bagi daerah Manjung. Dipersilakan Cikgu Antaran dan Cikgu Kogila. Silakan Cikgu. Hai Cikgu, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, silakan Cikgu. Okey, tapi kita kena jaga jarak kan, sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin Cikgu pun boleh pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Ya. Terima kasih, Sean. Kita kena sentiasalah jaga dan pastikan tangan kita tu sentiasa bersih kan, Cikgu. Inilah merupakan SOP yang ditetapkan kan, Cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin Cikgu boleh ataupun sebab kita dah berkenalan dengan Cikgu dan setahu saya Cikgu Antaran dan juga Cikgu Kogila merupakan adik-beradik kan, Cikgu? Ya, betul, Wow. Sean, betul. Memang bukan selalu kita ada adik-beradik yang merupakan cikgu yang datang ke program kita. Terima kasih lagi sekali Cikgu. Sama-sama. Okey, dan kita dah berkenalan dengan cikgu-cikgu kita pada hari ini. Seperti yang dikatakan tadi, mereka merupakan jurulatih utama pendidikan moral daerah Manjung. Kan Cikgu? Ya, betul. Mungkin saya boleh minta cikgu untuk kenalkan diri cikgu lagi sekali. Kita mulakan dulu dengan Cikgu Antaran. Okey, saya Cikgu Antaran dari SMK Cangkat Beruas. Okey, saya mempunyai pengalaman selama 9 tahun mengajar di sekolah, iaitu bidang saya, bidang pendidikan moral. Okey. Terima kasih Cikgu. Dan Cikgu Kogila? Okey, selamat perpaduan semua. Okey, nama saya Cikgu Kogila. Saya dari SMJK Nanwa Setiawan Perak. Okey. Bidang pembelajaran saya adalah pendidikan moral. Jadi selama 9 tahunlah kami dua-dua sama posting. Jadi pengalaman mengajar pun samalah. Okey. Wow, okey. Terima Itu kasih sajalah, Cikgu. Sean. Oleh kerana kita dah berkenalan dengan dua-dua cikgu kita pada hari ini, apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia muka-muka cantik yang akan bersama kita untuk menerokai topik ataupun mata pelajaran kita pada hari ini. Tapi nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Eliza. Hai, salam sejahtera semua. Nama saya Eliza Ling Jingyi dari Sekolah SMJK Nanhua. Boleh panggil saya Eliza. Terima kasih Eliza. Seterusnya kita ada Kawen. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Kawen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cangkat Beruas. Boleh panggil saya Kawen. Okey, terima kasih Kawen. Seterusnya kita ada Yok Lo. Salam sejahtera semua. Nama saya Do Yolo dari SMJK Nanhua. Boleh panggil saya Yolo. Terima kasih. Kita juga ada Hui Fang. Selamat pagi. Nama saya Yo Hui Fang dari SMJK Nanhua. Boleh panggil saya Hui Fang. Terima kasih. Kita juga ada Janani. Selamat sejahtera semua. Saya Gita Janani Perempuan Paramasiwam. Boleh panggil saya Janani. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cangkat Beruas. Terima kasih. Dan yang terakhir sekali adalah Sanggita. Selamat sejahtera semua. Nama saya Sanggita Anak Perempuan Mariapan. Boleh panggil saya sebagai Sanggita. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cangkat Beruas. Terima kasih. Saya rasa ada tinggal lagi seorang kan? Siapa yang saya tertinggal? Iaitu, okey, semua dah kan? Semua dah. Okey. Dan seperti yang anda tahu ya, kepada mereka yang menonton di rumah, mereka adalah daripada 2 sekolah yang berbeza, iaitu SMJK Nanhua Setiawan Perak dan juga SMK Cangkat Beruas
Perak, dulu daripada negeri Perak ya. Terima kasih bersama kita, tapi saya nak tanya anda semua, adakah anda bersedia untuk penerokan kita? Bagilah thumbs up sekiranya anda dah bersedia. Okey, itu dia. Okey, murid kita dah bersedia. Cikgu, sebenarnya apa yang kita akan teroka pada hari ini? Okey. Topik pembelajaran kita hari ini adalah Malaysia dalam hubungan antarabangsa. So kita lihatlah tentang hubungan negara kita dengan negara luar. Okey, baik-baik. Rasanya macam topik ini sangat-sangat menarik kepada saya. Tetapi sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Mahkamah Antarabangsa berperanan penting dalam menjamin hubungan antarabangsa dengan memberi nasihat kepada negara yang bertelagah dan menjaga kebajikan negara-negara kecil daripada dieksploitasi. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan cikgu-cikgu kita pada hari ini adalah Cikgu Antaran dan Cikgu Kogila untuk mata pelajaran pendidikan moral menengah atas. Okey. Baik cikgu, sebelum kita masuk tadi kan cikgu, saya ada nampak macam video tersebut, dia ada kaitan dengan, ada nampak macam orang bersalaman, ada bendera yang berbeza. Apa kaitan video tersebut dengan apa yang kita akan teroka hari ini cikgu? Sean lagi minat dengar pandangan daripada murid ke ataupun daripada kami? Oh, mungkin kita dengarlah pandangan daripada murid kita cikgu. Boleh Sean, boleh. Okey, cikgu nak tanya siapa cikgu? Okey, pertama saya nak tanya pandangan Doyolog. Okey. Okey, jom kita tengok apa pandangan Doyolog tentang video tadi. Silakan Yolo. Daripada video tersebut, saya telah memahami hubungan bersama dengan negara. Okey, bagus Doyolog. Di situ kita sudah dapat satu keyword, hubungan antarabangsa. Okey. Okey, kita tanya pendapat Sanggita pula. Sanggita, apa yang anda nampak dalam video itu tadi? Saya rasa video itu menerangkan tentang hidup berbaik-baik antarabangsa. Okey. Bagus boleh. Sanggita. Hidup berbaik. Di situ kita dapat hidup baik-baik. Yang kedua keyword. Okey, apa kata kita tanya seorang lagi? Boleh cikgu, teruskan. Okay. Siapa nak cuba? Okey. Siapa tu? Eliza. Ya, Eliza, silakan. Saya rasa program yang dijalankan antara kedua-dua negara telah mengutamakan kepentingan bersama. Okey, bagus Eliza. Di situ kita dapat satu lagi elemen iaitu kepentingan bersama. Okey cikgu. Encik Sean, saya rasa kita panggil seorang lagi lah. Dua perempuan, daripada sekolah saya dan dua lagi daripada sekolah cikgu. Boleh cikgu. Siapa cikgu nak panggil? Janani. Pendapat saya ialah persahabatan yang wujud antara negara. Okey, terima kasih. Encik Sean, semua jawapan mereka adalah memang tepat. Ya, bagus, tepat sekali. Kita tepuk Saya tangan sebenarnya untuk mereka. tak pasti sangat jawapan mana yang tepat lah, tapi bila cikgu cakap tepat, tepatlah. Okey cikgu, Okey. tapi apa yang mereka sebutkan tu, mungkin cikgu boleh terangkan sikit apa yang sebenarnya yang kita nak terangkan kepada mereka yang menonton di rumah. Okey, sebenarnya kita nak teroka tentang Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Apa yang jawapan yang dibagi oleh semua pelajar kita itu memang betul. Okey, so topik kita pagi ini adalah Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa? Ya, betul cikgu, hubungan apa tu antarabangsa. Hubungan antarabangsa cikgu? Hubungan antarabangsa
lebih baik kita tanya pelajar lah, cikgu. Okey, boleh juga. Nanti Okey, baru sebab kita bagi penerangan, cikgu. Kita minta pelajar yang teroka topik itu ya. Ya, betul. Alright. Okay, siapa nak jawab tentang hubungan antarabangsa? Saya cikgu. Ya, teruskan Hui Fang. Hubungan antarabangsa ialah komunikasi negara kita dengan negara lain. Okey, memang tepatlah. Di situ saya dapat satu perkataan komunikasi. Okey, Cikgu Antaren, boleh lagi kita tanya lagi satu budak? Ya, kita memang sudah bagi tahu mereka untuk prepare semua kan. Ya, Mesti betul. mereka dah teroka banyak saya rasa. Okey, kita tanya seorang lagi. Okey, siapa nak cuba? Saya cikgu. Ya, cuba. Saya rasa hubungan antarabangsa adalah hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar. Okey, dia kata hubungan dua hala antara Ya, negara ada. kita dengan negara luar. Okey, tanpa buang masa kita tengok juga apa ni Cikgu tekan ke bawah. Alright. Itu dia. Okey, hubungan antarabangsa. Apa yang anda semua jawab memang tepat, betul pun. Okey, hubungan antarabangsa adalah usaha memupuk kesefahaman antara negara dengan negara-negara lain. Kesefahaman, kita kena highlight dekat situ. Kesefahaman adalah saling faham memahami. Okey, untuk apa kenapa perlu saling memahami? Untuk memenuhi keperluan dan memelihara kepentingan negara demi makmuran sejagat. Okey, cikgu pergilah. Okey, kita teruskan lagi ya. Ya, boleh cikgu. Di sini saya nak sambung sedikitlah cikgu. Hubungan antarabangsa ada dua jenis. Satu adalah hubungan dua hala. Yang kedua adalah hubungan pelbagai hala. Okey. Hubungan antara dua hala adalah hubungan negara satu dengan negara kedua. Okey, hubungan pelbagai hala adalah hubungan lebih daripada dua negara yang menganggotai semua pertubuhan-pertubuhan serantau di negara kita. Okey, sebagai contohnya kan. Okey. Negara Malaysia dengan negara China, hubungan dua hala sebab melibatkan dua buah negara. Hubungan Malaysia dengan Singapura, dengan China, dengan negara Iran, itu adalah hubungan pelbagai hala melibatkan lebih daripada dua buah negara. Maksudnya, secara ringkasnya, kalau satu negara dengan seorang negara lagi, itu adalah hubungan dua hala. Okey. Kalau satu negara dengan beberapa buah negara yang lain, banyak negara kan, itu adalah pelbagai hala. Okey. Mari kita sama-sama saksikan slide ini. Hubungan antarabangsa. Di sini negara kita, dia ada hubungan dengan negara-negara ini. Okey. Selepas ini, negara-negara ini menganggotai pertubuhan-pertubuhan ini. Ini menggambarkan pertubuhan antarabangsa yang mempunyai hubungan pelbagai hala, Sean. Beginilah. Jadi di sini, pelajar kena teroka hubungan dua hala, hubungan pelbagai hala. Okey. Dia ada satu lagi, Encik Suan. Untuk menjalin hubungan yang baik antara Malaysia dengan luar negara, kita ada 4 bentuk kerjasama. Okey, memang banyak. 4 bentuk kerjasama. Okay, kita tengok sama-sama. Okey, ini adalah 4 bentuk kerjasama dalam hubungan Malaysia dengan luar negara. Okey, yang pertama, keselamatan dan undang-undang antarabangsa. Yang kedua, politik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat adalah sosial. Yang ini pun kita minta kita punya student yang teroka sedikit. One by one. Boleh je cikgu. Cikgu nak pilih siapa? Okey, kita pergi ke teroka yang pertama berkaitan dengan aspek keselamatan pula. Okey, siapa nak cuba? Saya nampak Yoklok. Yoklok. Okey, ya. Teruskan Yoklok. Tujuan membentuk kerjasama dalam bidang keselamatan adalah untuk memastikan kedaulatan negara terjaga. Keselamatan juga dikukuhkan lagi menerusi undang-undang antarabangsa, contohnya Undang-Undang Laut Antarabangsa. Oh, dia ada sebut Undang-Undang Laut Antarabangsa juga. Ada dengar tak tadi? Memang dengarlah, cikgu. Okey. Bagi saya, kalau semua negara mematuhi peraturan undang-undang antarabangsa kan, saya rasa tak ada jadi masalah kan. Okey, satu lagi. Kalau kita ada dekat perairan negara lain, kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang antarabangsa. Janganlah kita pergi tangkap ikan masa di perairan negara orang, lepas tu buang minyak-minyak yang berlebihan dekat air sana. So itu akan menyebabkan kita ada macam bermusuhan dengan negara-negara tersebut. Itu tak boleh tu. Hubungan kita dengan negara kita akan jadi macam tidak kukuh lah. Ya, betul. Peranan kita nak menjalinkan hubungan.
kita bukan nak memutuskan hubungan tersebut. Ya, betul. Okey, kalau hubungan kita baik, itu dapat meningkatkan imej negara tersebut. Ya, betul. Bukan Cikgu negara itu Antara. saja, dua negara yang terlibat itu. Sebab Ya, nampak betul. macam ada kooperasi ataupun saling faham memahami di antara dua negara tersebut. Ya, Ya, betul. Satu lagi Encik, dia automatically mencegah jenayah antarabangsa. Betul, Cikgu Antaran, memang betul. Kalau kita semua ikut pada peraturan dan undang-undang, memang itu akan mencegah pada jenayah-jenayah yang akan berlaku pada antarabangsa kita. Ya, betul, Antarabangsa Cikgu. means semua negara yang terlibat dalam pertubuhan-pertubuhan serantau ini. Okey, Cikgu, di sini saya ada sedikit tambahan, Cikgu. Tadi Cikgu ada kata berkaitan dengan undang-undang antarabangsa lah kan, untuk menjaga keselamatan. Okey, saya nak sentuh sedikit tentang Akta Pencegahan Penyeludupan. Yang mana setiap negara menentukan supaya mengawal tiada barang-barang larangan dibawa masuk ke negara tersebut. Ya, betul. Jadi di situ kita dapat elakkanlah masalah yang akan timbul nanti. Ya, betul. Okey, kalau masalah tidak ada, kita pun berdamai. So, negara pun aman. Ya. Itulah yang kita perlukan. Kita tak nak berlaku keadaan kacau bilau. Siapalah nak Malaysia ataupun negara-negara lain bergaduh dengan negara lain. Ya, betul. Perang selalu tamu juga kan. Ya, So, betul itu juga. yang kita nak, keharmonian sahaja. Okey, Macam- Cikgu Gila. Ya, teruskan. Okey, macam sekarang kita mengalami pandemik COVID-19. Ya. Semua negara okey memang menutup laluan-laluan keluar masuk. Jadi semua ini untuk kebaikan rakyat sendiri. Ya, betul. Okey, kita sepatutnya kena patuh pada undang-undang tersebut. Okey, Cikgu bagilah. Kita bagi mereka pun cakap juga. Ya, bolehlah Cikgu, saya lupa Kalau tadi. tidak, Kalau momen tak kita saya senyap cakap dengar. saja. Ya, kita bagi peluang kepada mereka untuk menerima. Ya, boleh, Okey. boleh. Ya. Kita masuk ke elemen kerjasama yang kedua, iaitu politik. Okey, saya nak daripada kalangan anda, siapa nak cuba? Saya cikgu. Ya, Janani. Janani. Ya, cuba. Pendapat saya ialah dalam bidang politik dapat mengadakan lawatan ke luar negara untuk tujuan diplomatik dan memajukan perkembangan negara setaraf dengan negara luar. Contohnya, lawatan Perdana Menteri kita ke negara Jakarta, Rusia, Jerman dan Poland untuk mengadakan hubungan diplomatik. Okey, bagus Bagus, Janani. Janani. Memang Tahniah. jawapan kamu ada sangat kaitan dengan kerjasama politik. Okey, kerjasama politik di sini saya nak kaitkan dengan persidangan. Ya. Okey, perundingan-perundingan yang melibatkan semua pemimpin-pemimpin negara lain. Betul. Okey, di situ mereka berkumpul untuk berbincang masalah-masalah yang berbangkit secara bersama. Ya. Contoh Okey, macam hari itu Cikgu Kogila, saya rasa kalau tak silap saya kan, Perdana Menteri kita ada ke Jakarta bulan Februari lalu tu. Okey, untuk hubungan diplomatik. Ya. Dalam itu mereka bincang tentang isu-isu pandemik COVID, Ya. apa-apa langkah yang boleh selesaikan Ya. untuk masalah pandemik ini dan sebagainya. Mereka banyak bincang dekat situ. Ya, di situ dapatlah keadaan yang saling membantu. Okey, yang mana kedua-dua buah negara boleh dapat kebaikan bersama. Ya, betul. Ini bukan untuk kebaikan diri sendiri, Encik San. Ya. Ini untuk kebaikan bersama, kepentingan bersama negara-negara. Ya, betul. Macam kita kaitkan kan, kalau kita di kawasan perumahan kita kan, kalau kita seorang je jaga kita mungkin taklah sekuat kalau kita dengan orang lain ataupun jiran kita. Misal kata macam tiba-tiba macam kawasan tersebut banyak ada rumah yang banyak dirompak contohnya, Ya, ataupun betul. dimasuk oleh orang lain kan. Kalau kita sebagai penduduk kawasan tersebut, kita jaga di antara kita, mungkin kita boleh dapatkan pertolongan daripada jiran kita untuk menjaga rumah kita apabila kita tidak berada di sana. Itu merupakan mungkin kaitan kepada perhubungan yang kita boleh dapatkan daripada negara lain. Bukanlah orang lain akan curi masuk, tetapi Betul. persefahaman dan juga tanggungjawab dan serta kooperasi yang ada di antara negara-negara serantau ataupun negara lain di dunia, ini dapat memupuk kerjasama di antara negara tersebut. Kan, Cikgu? Kita kena tepuk tangan begini. Kalau Okey. satu saja tak boleh. Kita kena begini. Pastikan Dua tangan. hubungan itu dapatlah Kalau membantu satu belah kedua-dua memang tak ada belah. bunyi. Ya. Dua-dua belah baru ada bunyi. Betul, Cikgu. Ya, Ya. Okey, Kogila. Ya. Teruskan lagi aspek yang ketiga. Boleh? Okey. Boleh, Cikgu. Aspek yang ketiga adalah bentuk kerjasama ekonomi. Okey. Saya nak minta pelajar juga, sebab pelajar yang sudah bersedia tu, sebab kami sudah bagi homework untuk mereka. Mesti kena siap homework ini. Ya. Okey, siapa nak cuba? Kerjasama ekonomi. Ya. Saya rasa Eliza. Eliza Ling. Eliza Ling. Saya cikgu. Ya, teruskan Eliza Ling. Untuk menggalakkan perdagangan bebas, Malaysia telah menjalankan kerjasama ekonomi dengan beberapa buah negara. Contohnya seperti negara serantau, seperti Filipina, Indonesia, Bangladesh, Nepal, Myanmar,
tujuannya untuk memajukan ekonomi negara kita. Okey, terima kasih Eliza. Dari situ saya dapat satu poin juga. Ya, teruskan Saya Cikgu nampak satu Antaran. kepentingan dekat situ. Dari segi mewujudkan peluang pekerjaan. Ya, betul Cikgu Dia Antaran. kata tadi meningkatkan ekonomi. Ya, Okey, betul. peluang pekerjaan. Kalau di Malaysia kita ni, kita ada ramai pekerja warga asing. Ya, betul, tak, Jan? betul. Okey, sama juga warga Malaysia pun ada yang kerja dekat luar negara. Ya. Okey, contoh macam Singapura lah kan. Okey, ini automatically dua-dua negara pendapatan mereka meningkat. Ya. Pendapatan diri manusia pun meningkat, Ya. pendapatan negara tersebut pun meningkat. Ya, So, kepentingan yang saya nampak dekat sini adalah dua-dua negara dapat meningkatkan pendapatan mereka, Encik Shan. Ya, betul. Di sini Cikgu, kita Ya. kena ingat apabila kita dapat meningkatkan ekonomi, maka kehidupan rakyat pun akan meningkat. Taraf hidup rakyat itu akan meningkat juga. Betul. Ya, betul. Okey. Last lah cikgu. Ya, last Okey, kerjasama last lah, cikgu. aspek yang kerjasama yang perlu diterangkan di sini. Ya. Masih sama juga, pelajar juga yang terangkan. Ya. Okey, kita panggil seorang murid lagi. Siapa nak cuba ni? Saya cikgu. Ya, kawan. Cuba. Saya rasa berkaitan dengan aspek sosial, negara kita saling membantu dengan negara antarabangsa jika berlaku apa-apa bencana alam seperti bantuan kemanusiaan. Contohnya, bantuan minuman dan makanan, bantuan keuangan, bantuan kepakaran menyelamat dan bantuan kesihatan. Okey, bagus. Pandai betul murid-murid ni cikgu. Okey, tapi saya lebih peka dengan satu perkataan daripada kawan, iaitu bantuan kemanusiaan. Ya. Okey, Encik Shan boleh bagi tahu apa bantuan kemanusiaan yang kita dapati daripada pandemik COVID-19 ini? Kalau tak silap saya, kita juga dapat dari segi perubatan kan? Ya, betul. Ya, vaksin contohnya, dan juga ilmu-ilmu ataupun pengetahuan ataupun teknologi yang digunakan di negara lain boleh juga diaplikasikan di negara kita. Ya, betul. Terutamanya dari segi ubat-ubatan. Ya. Okey, bukan negara itu memiliki ubat-ubatan dia tersendiri juga, dia kongsi dengan negara lain. Ya, betul. Okey, itulah yang kita panggil kepentingan bersama. Ya. Okey, satu lagi Encik Shan. Saya nak sambung tadi tapi lupa pula. Berkaitan dengan pendidikan. Kita pun ada pertukaran pelajar. Ya, Perasan betul. tak? Ya, Program pertukaran pelajar. Ya, betul. program pertukaran pelajar. Ya. Pelajar kita dari Malaysia pergi luar negara untuk belajar. Pelajar luar negara pergi di sini untuk belajar. Ya. Sama-sama belajar untuk meningkatkan kualiti pendidikan setaraf dunia. Ya. Okey. Bukan itu saja cikgu, bukan saja kita dapat meningkatkan pendidikan ataupun taraf pendidikan kita juga dapat mempelajari pelbagai budaya. Contohnya apabila seorang pelajar daripada Malaysia pergi ke luar negara, misal kata negara Eropah ataupun di Amerika Syarikat ke mana-mana, mereka juga akan belajar budaya mereka. Bukan saja dapat kita memahami budaya negara lain bagaimana kan, tetapi juga kita dapat meningkatkan kefahaman kita bagaimana kenapa orang negara di sini dia tingkah laku dia begini ataupun kenapa mereka menyambut sesuatu perayaan begini. So daripada sana kita juga dapat meraihkan perbezaan di antara negara-negara yang mempunyai budaya yang berlainan. Ya, betul. Okey, pelajar sendiri itu boleh meneroka perbezaan tersebut. Ya. Betul lah kan? Betul. Okey. Okey, satu lagi Encik Shan. Saya nak bagi tahu tentang insiden yang pernah berlaku lah. Ya. Okay, MH370 masih ingat lagi ya? Ingat cikgu, ingat. Okey, Ya. kita boleh nampak di sini kerjasama semua negara dekat situ. Ya. Okey, dalam misi pencarian itu, saya rasa hampir semua negara tolong untuk negara kita untuk mencari MH yang hilang tu. Ya, Okey, betul. di situ nampaklah kerjasama daripada negara-negara lain kepada negara kita. Ya. Kalau nak mereka tak boleh buat pun tak apa kan? Betul. Tapi mereka nak buat tolongan kita untuk kepentingan bersama. Betul. Ini Ya. betul-betul menunjukkan kepentingan daripada kerjasama di antara negara-negara yang berlainan dan betapa pentingnya hubungan di antara bukan sahaja Malaysia dengan negara lain tetapi juga di antara negara-negara lain juga. Okey cikgu, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Hari Commonwealth disambut pada hari Isnin, minggu kedua setiap Mac oleh negara-negara anggota Commonwealth di seluruh dunia. Pelbagai aktiviti dijalankan untuk meningkatkan persefahaman mengenai isu global dan menjalinkan kerjasama antarabangsa.
Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM untuk mata pelajaran pendidikan moral dan topiknya pada hari ini adalah Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Baiklah cikgu, jom kita teruskan pendokan kita. Okey, Encik Shan. Untuk segmen sekarang, okey, kita nak buat satu aktiviti simulasi lah berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan serantau yang dianggotai oleh negara kita. Okey, so untuk itu saya perlukan Cikgu Kogila pun perlukan bantuan murid-murid kita juga. Boleh je cikgu. Sebab tu kita ada murid kita untuk tolong kita di lah. sini saya bagi tahu simple saja macam mana aktiviti ini ya. Okey, di sini ada beberapa nombor. Okey, saya akan paparkan dekat slide. Okey. Pelajar akan pilih nombor 1 hingga 6. Okey, boleh. Okey. So kita akan mula daripada 1 hingga 6. Siapa yang dapat nombor 1, mereka akan ceritakan tentang pertubuhan-pertubuhan yang mereka dapat. So macam itulah kita punya aktiviti simulasi untuk pertubuhan-pertubuhan. Jom kita teruskan. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Alright. Pelajar, pilih nombor yang anda nak. 1 second sahaja. Okey, sudah. Habis. Okey, dah pilih kan? Okey. Kita ambil nombor pertama. Okey, sebelum itu, siapa yang pilih nombor pertama itu? Saya cikgu. Sanggita. Mari kita sama-sama tengok apa pilihan Sanggita ini. Okey, saya pusing ASEAN. Sanggita memperoleh. Ataupun saya pegangkan cikgu? Ya, boleh. Okey, supaya mereka yang ada di rumah pun dapat tengok ada boleh. apa dekat sini. ASEAN. Okey, Sanggita memilih ASEAN. pertubuhan ASEAN lah cikgu. Okey, tak apa. Sanggita, tolong terangkan sedikit apa yang anda tahu tentang ASEAN ini. Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara yang dikenali sebagai ASEAN. ASEAN dianggotai oleh Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei, Indonesia, Vietnam, Laos, Myanmar dan juga Kemboja. Antara tujuan perlombaan ASEAN ialah meningkatkan taraf hidup rakyat negara anggota melalui kerjasama dalam sektor pertanian dan juga sektor perdagangan. Selain itu bertujuan mengeratkan hubungan dengan pertubuhan serantau dan antarabangsa lain. Okey, bagus Sanggita. Tepat jawapan cikgu. Tapi lah kan, di situ ada satu ketinggalan. Okey, sebenarnya pertubuhan ASEAN ini dianggotai oleh 10 buah negara. Ya, tadi saya kira 9 betul je. kan? Saya nampak Sean kira 1, Masa saya 2, belajar tu 3. saya ingat 10 mungkin tu tertukarlah, tapi sepatutnya ada 10 cikgu. 10. Negara mana yang kita tertinggal cikgu? Singapura. Macam mana Jangan rupanya tinggalkan Singapura, jiran kita tu. Itulah. Okey. Memang terbaiklah kita sudah prepare kan. Okey, tapi saya sambung sedikit saja. Boleh cikgu. Okey, ASEAN ini menjaga kerjasama serantau untuk menjalinkan hubungan antara negara-negara yang ada dalam ASEAN itu atau untuk meningkatkan negara, income negara dan kerjasama mereka, perhubungan mereka, semua mereka nak pertingkatkan. Okey? Cikgu Kogila, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kad kedua, boleh tak? Boleh cikgu, tapi ada sedikit maklumat tambahan berkaitan dengan ASEAN kan? Sekejaplah cikgu. Okey, berkaitan dengan ASEAN, kita kena cakap pasal kebudayaan juga. Okey, pertubuhan ASEAN ini menganjurkan pelbagai aktiviti macam filem Festival Asia Tenggara. Okey, yang mana di situ mereka dapat mempromosikan asil-asil kesenian kebudayaan negara masing-masing. Okey, tahu tak Sean, untuk itu dia orang sediakan satu anugerah khas. Oh, ya ke cikgu? Ya, memang. AIFFA. Itu pelajar kena teroka juga. Okey. So, serba sedikitlah tentang ASEAN kan? Okey, kita pergi pada nombor 2 pula. Okey, nombor 2, siapa yang pilih tadi? Sean boleh ambil. Saya ambil nanti ya. Siapa tu? Eliza. Eliza Ling. Okey, saya angkat ya ke? Ya, boleh Sean. Dah sedia ke belum? Okey, 3, 2, 1. Wow, tahniah, Eliza dapat Commonwealth. Mesti saya tahu cikgu, Eliza cerita banyak tentang Commonwealth. Kita tengok apa dia cerita sekarang. Okey. Eliza, teruskan. Pertubuhan Commonwealth merupakan satu persatuan yang melibatkan negara-negara yang pernah dijajah oleh pihak British. Dan tujuan menubuhkannya ialah untuk mengeratkan perhubungan dan perpaduan antara negara-negara anggota dan juga menjaga kebajikan negara-negara ahli untuk memajukan negara tersebut. Okey. Tepukan untuk Eliza, tepukan untuk budak-budak lain juga. Okey, berkaitan dengan Commonwealth lah kan? Okey, apa Sean ingat berkaitan dengan Yang saya ingat tu sebab masa tu saya terlibat dalam majlis pembukaan. Masa tu saya kecil-kecil lagi ego.
Sukan Commonwealth 1998. Ya, betul. Masa itu yang dianjurkan di Malaysia juga. Ya, kita tuan betul. rumah. Okey, masa itu negara Malaysia menjadi tuan rumah. Ya, betul. Jadi dari segi pengurusan peralatan, Ya. pengurusan teknikal semua, negara kita memang hebatlah dalam pengurusan Betul, tersebut. cikgu. Ya. Sebab atur cara dia memang sistematik. Ya. Okay. Okey, Dalam nampak. Commonwealth ni, saya suka satu perkara, Encik Shan. Ya. Dia macam ni, dia orang akan mengadakan persidangan besar-besaran bersama dengan pihak yang terlibat. Ya. Dia orang akan dengar pendapat mereka, pandangan mereka. Ya. Untuk apa? Untuk ambil tindakan yang benar. Okey, dia tidak mau ambil keputusan terburu-buru. Ya. Okey, dia akan bincang, mendengar pandangan orang lain, Ya. lepas tu ambil yang terbaik untuk kebaikan semua. Saya rasa itu merupakan langkah yang bagus cikgu. Sebab Ya, kalau betul. kita main buat je apa yang kita suka, ya. mungkin orang lain pula akan terasa pula, kenapa je buat macam tu? Baik kita membuat satu perbincangan bagi semua faham, inilah merupakan langkah yang paling bagus untuk diambil, Ya. dan oleh itu kita akan mengambil langkah tersebut. Nama dia pun dia letak persidangan, perbincangan lah kan. Mestilah dia berunding dengan negara-negara jiran dia. Ya. Okey, lepas bincang, okey ikutlah majoriti. Apa keputusan yang sesuai, apa penyelesaian yang sesuai. Demi kebaikan bersama, untuk kebaikan semua. Ya. Okey, Betul, Encik Shan. ya. Nanti kita teruskan dengan kad yang nombor 3 pula. Kad yang ketiga. Siapa yang pilih nombor ketiga tadi? Saya rasa Encik Sean dah shot. Betul tak? Ya kan? Ni. Seronok, kan? Macam best je. Siapa yang dah pilih? Yang nombor 3 ke takut tiba-tiba? Mana tak sudah ada. kita takut. dah Dah juga. sedia. Kawan Okey. Dah sedia kawan? Dah. Macam muka nervous je. Okey. Tak ada. Ini dia. Oh, dia dapat PBB. Ya, betul. PBB. Okay, United of Nations. Okey, terangkan bun kawan serba sedikit tentang PBB. Pertubuhan bangsa-bangsa Kawan, bersatu. maaf ya, boleh tak dekatkan mikrofon anda ke mulut anda? Macam tak dengar sikit. Dekatkan sikit boleh? Okey. Okey, yes. Okey. Terima kasih. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang dikenali sebagai PBB yang ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1945. Oleh itu, negara anggota perlu akur dengan piagam PBB iaitu satu perjanjian antarabangsa yang menggariskan prinsip-prinsip asas hubungan antarabangsa. PBB juga dapat mengurangkan pertelingkahan politik dan peperangan terbuka. Ia turut membantu negara yang dijajah oleh negara berkuasa besar untuk mendapatkan kemerdekaan. Wow. Hebat bun Penolakan kawan. yang sangat baik. Ya. Jelas lagi. Sebenarnya saya kenal apa tu PBB, tapi apakah fungsinya? Terima kasih pada kawan sebab sekarang saya dah tahulah. Okey, kita rumuskan sedikit Ya. Okey, PBB ni lebih kepada menjaga keamanan. Ya. Dia mau lebih harmoni sahaja. Betul. Okey, dia macam dia tidak mau ada apa-apa pertelingkahan, pergaduhan, peperangan antara negara. Betul. Kalau ada, dia cuba bantu dengan damai. Ya, betul. Lepas tu semua senang, tenang hati macam tu saja. Dia lebih kepada keharmonian. Dia lebih Okey. fokus kepada unsur keamanan itu dan juga keharmonian sejagat. Dia tak mahu negara-negara anggota dia mengalami apa-apa masalah. Okey, dia membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, Encik Shan, Ya. kita tanya mereka dulu. Kad 4 tu siapa yang ambil? Siapa yang ambil kad keempat? Saya rasa kita ada lebih kurang 4 minit je sebelum kita rehat. Mungkin kita boleh habiskan bolehlah. semuanya ke? Okey, siapa yang kad keempat? Yoko. Okey, Doyolok. Okey, itu Apa dia. yang Doyolok dapat? Okey, 6. 6. Non-aligned movement. Okey, saya pegang itu? Ya, boleh. Ini dia. Okey, cerita sedikit, Yolo. Okey, pergerakan negara-negara berkecuali atau NAM ialah sebuah pertubuhan antarabangsa yang disertai 120 negara yang berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana blok kuasa. Tujuan NAM ini adalah untuk memupuk kerjasama yang erat dalam kalangan negara anggota. Okey, terima kasih Yolo. Okey, saya sambung sedikit saja. Ya, cikgu. 6 lebih kurang macam PBB juga. Mereka dua-dua ni macam tidak mau pergaduhan. Mereka cuba nak tenang saja. Nak jadi keamanan. Mereka mau semua negara aman dan damai saja. Okey, tapi 6 punya peranan ini dia lebih kepada berunding. Bukan keganasan.
mereka nak buat semua dengan cara yang damai saja. Runding, selesai. Macam tu saja. Ya, betul. Jangan gunakan keganasan Tiada macam tu. pergaduhan, tiada peperangan. Ya. Betul. Okey. Kita ke nombor yang seterusnya, Ibu, Ya, boleh? boleh. Okey, boleh, Kita boleh. cepat, Siapa yang pilih boleh nombor bagi. 5? Cepat. Nombor 5? Saya cikgu. Ya, teruskan Okey, Janani. biar saya yang buka ya. Ya, boleh. Okey, nombor 5. Okey, kita tengok apa dia. OIC. OIC. Ha? Okey, bukan Apa tu? OIC itu ya. Ini OIC, Pergerakan Kerjasama Islam. Okey. Ceritakan sedikit Janani. Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC terdiri daripada gabungan 57 negara Islam di seluruh dunia. Negara-negara ini telah membuat keputusan untuk mengumpulkan sumber mereka bersama-sama bergabung bersatu tenaga, suara untuk melindungi kepentingan dan memastikan kemajuan dan kebajikan umat Islam di seluruh dunia. Pertubuhan ini bersepakat antara anggota pertubuhan dalam usaha mengatasi isu keganasan turut bekerjasama dengan pertubuhan antarabangsa yang lain dalam memerangi isu keganasan tersebut. Okey, bagus. Okey. Apa kata Cikgu Antara? Kita teruskan dengan kad nombor 6. Ya, kita teruskan Last saja. kali kita rumuskan. Okey. Kad nombor 6. Saya rasa pelajar terakhir lah kan? Ya. Okey, kita pusing sajalah. OIC. OIC lagi? Masih, sebab OIC punya kandungan ada banyak. Jadi kita tanya lagi satu pandangan. Okey, boleh. Okey, OIC. Okey, teruskan. Saya berpendapat OIC ini bermakna untuk mewujudkan kerjasama antara negara dengan negara lain dan juga memupuk perpaduan umat Islam di seluruh dunia serta memelihara tempat-tempat suci. Ya, bagus. Okey, dua perkara saya tertarik Encik Sean. Dekat situ OIC ada 57 negara seluruh dunia. Okey, satu lagi mereka menjaga kebajikan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Okey, lebih ringkas boleh dikatakan macam perpaduan dijagalah seluruh dunia. Ya, perpaduan itu dapat dikukuhkanlah dalam OIC ini. Okey, dan so kita sudah terukar 6 pertubuhan serantau yang dianggotai oleh negara kita. Ya, Cikgu. Memang ada banyak informasi yang kita telah belajar lepas ini. Saya rasa saya nak berehat seketika. Kita akan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Zon aman, bebas dan berkecuali (ZOFAN) merupakan pengisytiharan yang ditandatangani oleh Menteri Luar bagi negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand pada tahun 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Antara dan Cikgu Kogila. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan penerbangan kita Cikgu. Ya, boleh Sean. Okey, Encik San. Tadi kita buat aktiviti dengan nombor. Sekarang kita buat aktiviti dengan color. Alright. Okey, tapi ini ada lain sedikit. Okey, dalam ini kami ada sediakan 6 color. Pelajar akan pilih color mereka. Okey, warna mereka. Okey, dalam warna mereka ada 3 cabaran dan 3 rumusan. So, tidak tahulah siapa yang dapat cabaran, tidak tahulah siapa yang dapat rumusan. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan ya. Okey, sebelum itu, pelajar pilih warna kamu ya. Saya rasa sudah kot. Sudah. Okey, sudah kita teruskan ya. Okey, Cikgu. Okey. Pilih warna, kita ambil warna apa ya? Warna hijau dululah Cikgu. Hijau Hijau. Okey, yang pilih hijau tu standby ya. Okey, kita tengok apa yang ada dekat hijau ni. Okey, ini warna hijau. Ini dia. Apa Cikgu? Cabaran perbezaan ideologi. Cabaran perbezaan ideologi. Siapa yang pilih warna hijau tadi? Baik, mengaku. Okey, murid-murid. Itu dia. Teruskan, dia sudah ini mengaku. bukan cabaran yang dihadapi oleh negara dalam mengekalkan hubungan dengan luar negara. Okey, baik. Silakan Sagita. Cabaran perbezaan ideologi ialah boleh merosakkan hubungan antarabangsa terputus. Penyelesaiannya membincangkan setiap permasalahan setiap negara secara berirama dan menghormati pandangan antara pemegang kuasa negara masing-masing sehingga mendapatkan kata yang tepat untuk mengekalkan hubungan antarabangsa.
Okey. Tania Sanggita, terbaik, perjumpaan yang terbaik ya. Ya, betul. Okey, dia kata ideologi, perbezaan ideologi lebih kepada perbezaan pendapat. Ya, betul. Okey, saya cakap A. Encik Shan cakap B. Ya. Okey, Saya kita pula sama-sama C pula. Okey, kita tak setuju pendapat. Masing-masing kekal dengan setuju pendapat masing-masing. Ya. So, kita tak boleh buat keputusan. Ya. So, ini yang dimaksudkan perbezaan ideologi, perbezaan Negara pendapat. konten yang besar. Jadi mestilah ada banyak perbezaan Ya, idea di betul. sana. Okey Sean, tanpa cikgu. kita membuang masa, kita sambung dengan kad warna kedua. Ya. Okey, Okey. Encik Sean pilih sekarang. Warna apa Encik Sean? Saya pilih yang warna biru, apa ni? Biru cair. Biru muda lah. Biru Okey. muda, ya. Okey. Okey. Siapa? Siapa warnanya? pilih warna biru muda? Biru muda. Siapa pilih biru? Okey, Oh, jangan Janani. ni. Okey, kita tengok apa yang dia dapat. Tunjuk ya. Okey, jangan ini dapat rumusan. Rumusan. Tapi saya rasa kita tunggu dulu, ya. Ya, boleh. Okey, jangan ni Okey. sekejap. Tak apa, anda masih ada masa untuk fikirkan apa yang anda nak bagi berkaitan sebagai dengan rumusan. rumusan. Tak apa, rumusan tu kita buat nanti. Kita Ya. pergi ke cabaran dulu. Ego. Okey, cabaran Okey, kalau sekarang. cabaran saya nak pilih. Tengoklah kalau kenalah cabaran tu. Okey. okey. Saya nak pilih warna oren. Alright. Okey, buka cikgu. Okey. Kita pilih. Okey, cabaran. Kejatuhan mata wang. Kejatuhan Okey. mata wang. Mata wang. Alright, Okey. kita dengar pula siapa yang pilih warna oren ni? Saya cikgu. Okey, Ya, Wun teruskan. Kawan. Pun kawan. Cerita sikit. Cabaran mata wang menyebabkan pengembangan ekonomi negara terjejas dan memberikan kesan buruk kepada semua masyarakat. Okey. Pun kawan, di sini cikgu nak tambah sedikit saja berkaitan dengan nilai kejatuhan mata wang lah kan. Contohnya kalau berlaku krisis ekonomi ke, okey, sebuah negara itu akan menghadapi kejatuhan nilai mata wang. Jadi di situ dapatlah kita tidak dapat melakukan urusan ekspor. Ya. Okey. Jadi itu menjadi satu sekatanlah bagi perkembangan ekonomi negara itu. Ya, betul. Okey, boleh kita teruskan cikgu? Saya nak teruskan balik kepada Janani. Saya rasa dia ada cukup masa untuk berikan rumusan. Silakan Ya, Janani. boleh. Janani. Okey, Janani. Kita mestilah berbangga untuk menjadi kewarganegara Malaysia dan juga kita mestilah menjaga kepentingan menjalinkan hubungan dengan negara luar. Okey. Betul. Memang Betul benar juga, apa yang betul juga dikatakan apa yang oleh dia cakap Janani. tu. Ya. Terima kasih ya Janani. Okey. Okey, kita teruskan cikgu. Okey, kita tengoklah kau gila pula. Okey, kita Pilih satu warna cikgu. Saya nak pilih biru. Ini warna apa ini? Biru biru tua. tadi biru muda, sekarang biru tua. tua. Biru tua lah. Okey. Hampir Saya sama, pilih, ya? Okey, Cabaran cabaran pula. kepelbagaian. Okey, saya nak tengok murid yang bertua itu. Siapa pilih cabaran bertua? Cabaran bertua kepelbagaian ini. Siapa Cabaran kepelbagaian. ada juga. Oh, Doyolok. Saya cikgu. Ya, teruskan Doyolok. Cabaran kepelbagaian iaitu agama, dari segi agama, bahasa dan juga budaya. Cabaran ini sering berlaku kerana masalah komunikasi dan bahasa dan juga persefahaman antara kaum masing-masing. Ya, Oh, betul tepat lah juga. tu. Okey. Di situ kita Okey. boleh kaitkan dengan penyesuaian. Ya. Sean. Okey, sebab kepelbagaian lah kan, penyesuaian itu susahlah untuk kita nak cepat adapt benda tu. Ya. Okey, Okey cikgu, sebelum oleh kerana kita dah kesuntukan masa, mungkin cikgu-cikgu kita boleh berikan rumusan kepada penerakan kita hari ini, Cikgu. Ya, boleh. Okey, saya bagi tahu rumusan tentang apa yang kita terokkan dari pagi ya. Ya. Okey, mula-mula kita tengok apa tu hubungan antarabangsa, Ya. konsep dia. Lepas tu kita masuk dekat bentuk kerjasama yang ada dalam hubungan Malaysia dengan luar negara. Ya. Lepas tu kita sentuh sedikit tentang kepentingan mengekalkan hubungan baik dengan luar negara. Ya, betul. Dan seterusnya last yang kita cuba baru tadi, cabaran dan rumusan. Ya. Okey, Encik Shan, saya ada satu soalan. Apakah perasaan anda kalau semua negara nak cuba ataupun berminat nak usaha untuk menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan cabaran yang dihadapi? Apa perasaan anda? Saya rasa ia bukan satu rasa yang sangat nak sebut sangat best tak boleh, tapi sangat baik cikgu, sebab saya rasa kalau semua bekerjasama sebagai bukan satu negara tetapi sebagai satu kumpulan, satu dunia ni, saya rasa kita semua akan lagi aman dan lagi juga hidup kita juga akan lagi selesa dan senang. Itulah yang sebabnya kita kena buat demi bukan diri kita, untuk semua kepentingan bersama. Okey, pelajar-pelajar kita pun boleh memainkan peranan dalam program pertukaran pelajar. Ya, betul. Okey, contohnya seperti menjadi duta kecil.
Okey, yang paling penting pelajar kena membawa diri mereka melibatkan diri dalam sukan-sukan Asia. Ya. Okey, dan pertandingan-pertandingan debat, kuis peringkat antarabangsa. Jadi mereka bawalah hubungan tersebut kekal selama-lamanya. Ya, bukan saja hubungan dapat dieratkan tetapi juga budaya kita dapat dikongsikan bersama dengan negara-negara lain di sana. Okey, baiklah cikgu, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Antaran dan juga Cikgu Kogila atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian. Kita ada saya nak sebutkan nama ni. Yuklo. Kita ada Eliza. Maaf ya. Hui Fang, Sanggita, Kawan dan juga Janani. Okay? Dan mereka daripada dua sekolah yang berbeza iaitu SMJK Nanhua, Setiawan Perak dan juga SMK Cangkat Beruas Perak. Terima kasih bersama kita, dan sekali lagi kepada mereka yang menonton di rumah, harap ini dapat memberi manfaat kepada anda semua berkaitan dengan mata pelajaran kita iaitu pendidikan moral bagi topik Malaysia dalam hubungan antarabangsa, di mana hari ini pun saya dapat terokai betapa pentingnya adanya hubungan di antara Malaysia dengan negara lain, dan serta Malaysia bukan saja dengan satu hala tetapi pelbagai hala seperti yang kita dah teroka pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Lambai semua. Bye. Didik TV KPM